Tapi malangnya kerajaan di bawah pimpinan Mahathir dan Muhyiddin telah pun bersetuju bila mana DOJ, Department of Justice Amerika Syarikat, kautim dengan Jolo, membuat penyelesaian dengan Jolo. Dan kerajaan di bawah pimpinan Mahathir dan Muhyiddin, tuan-tuan, bersetuju untuk mengembalikan pasport Jolo dan bersetuju, tuan-tuan, untuk mengeluarkan nama Jolo daripada senarai Red Alert Interpol. Masuk akal ke tak masuk akal, tuan-tuan? Saudara, nasib baik kita ada Tan Sri Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM. Dia bantah. Baru-baru ni, bila mana peguam minta supaya pasport dipulangkan, peguam Jolo, dan minta supaya nama Jolo dikeluarkan daripada Red Alert Interpol, dia telah bantah. Kalau tidak, tuan-tuan, Jolo yang merupakan the main culprit ini sudah dapat pasport dia, saudara, dan boleh travel, boleh pergi makan angin, boleh enjoy duit yang dia rompak, tuan-tuan, dengan sesuka hati dia. Saudara, hari ini kita bukan nak mempersoalkan institusi kehakiman, tidak. Itu hak hakim. Dia nak putuskan, tak nak terima bukti ke, dia nak kata tak boleh lanjut ke apa semua, itu hak dia. Tapi hari ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dah tiba masalah orang UMNO ni mendiamkan diri bila pemimpin kita dizalimi. Itu je. Saudara, sebaik saja kita tewas, kami bangkit lawan. Tetapi saudara, saya tak kisah, tuan-tuan, kalau kita bangkit lawan musuh kita. Saya tak kisah kalau kita bangkit lawan Tun Dr. Mahathir. Sebab Tun Dr. Mahathir memang sakit hati dengan Datuk Seri Najib. Bila mana dia jadi Perdana Menteri, dia minta anak dia tu dilantik, dimenangkan sebagai Vice President, naib Presiden UMNO, tak menang, dia sakit hati. Munasabahlah dia nak sakit hati dengan Datuk Seri Najib. Bila Datuk Seri Najib cancel projek-projek kroni Tun Dr. Mahathir, dia nak sakit hati, kita boleh faham. Memang dia musuh kita, betul tak betul, tuan-tuan? Saudara, bila Muhyiddin buat aniaya pada UMNO, kita pun boleh faham. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Muhyiddin, saudara, saya nak beritahu dengan tuan-tuan, dia dipecat daripada UMNO. Sebab mula-mula dia dah nak bersara, dia dipujuk oleh Datuk Seri Najib, tuan-tuan, supaya stay sebagai timbalan Perdana Menteri. Bila dia dipujuk oleh Tun Dr. Mahathir untuk lawan Datuk Seri Najib, kerana Najib marah, Mahathir marah, anak dia punya pasal dan kroni-kroni dia. Contohnya, bila buat 1MDB, tuan-tuan, 4 kroni Mahathir yang mendapat projek pembekalan tenaga kepada TMB, iaitu IPP, Independent Power Producer, ada 4 syarikat. Satu Malakoff, dimiliki oleh Sep Motar, kita tak kacau Satu lagi YTL, satu lagi milik Ananda Krishnan, Tanjung Energy Holding, kroni Tun Dr. Mahathir, dan satu lagi ialah Genting Sanya. Bila last kali, saudara, 2 syarikat, Genting Sanyen dan juga Tanjung Holding milik Ananda Krishnan ni dah dibeli oleh 1MDB melalui Edra Energy. Kita telah berjaya bekalkan tenaga elektrik lebih murah, 9 sen lebih murah daripada kroni-kroni Mahathir ni. Maka akhirnya orang macam YTL yang ada stesen jana kuasa elektrik, kita nak beli, dia tak nak jual, kita jual lebih murah daripada dia, kita menang kontrak, dia ada jana kuasa elektrik tapi bersih buruk. Tak boleh nak jalan. Dia mengadu kat Mahathir, Mahathir marah. Kalau orang ni, tuan-tuan, marah dengan Datuk Seri Najib, marah dengan UMNO, saya boleh terima. Saudara, tapi yang saya tak boleh terima bila kezaliman berlaku
dikala Perdana Menteri dah di tangan kita, tuan-tuan. Betul tak betul, tuan-tuan? Siapa Perdana Menteri hari ini? Perdana Menteri hari ini, saudara, datangnya daripada UMNO. Kita tak cakap dia ni membantu Tun Dr. Mahathir. Kita tak cakap. Tetapi bila kita jadi Perdana Menteri, kita kena pastikan keadilan diberikan kepada semua. Saya bukan minta supaya Datuk Seri Zahid punya kes digugurkan. Tidak. Saya bukan minta supaya kes Datuk Seri Najib digugurkan. Tidak. Tetapi tuan-tuan, kalau Datuk Zahid terima duit daripada UKSB, dana politik daripada UKSB, dia terima, dia didakwa menerima rasuah. Tapi macam mana pula bila Muhyiddin didapati juga terima duit daripada orang yang sama? Mahathir terima duit daripada orang yang sama, 2.6 juta. Kita tengok KJ terima duit daripada orang yang sama. Kita tengok Hishamuddin terima duit daripada orang yang sama. Tapi kenapa bila orang-orang yang dekat dengan Mahathir, dekat dengan Muhyiddin terima duit, ini dianggap sebagai dana politik, tapi bila Presiden UMNO yang tak nak haram ataupun tak nak bubarkan UMNO ini terima duit, ini dianggap sebagai rasuah. Adil tak adil, tuan-tuan? Jadi kalau Datuk Zahid dituduh rasuah, maka yang lain ini sepatutnya kalau nak berlaku adil, sepatutnya bila kita ada Perdana Menteri, dia perlu berlaku adil. Kalau nak gugur, gugur semua. Kalau nak dakwa semua. Betul tak betul, tuan-tuan? Itu je kita minta. Saudara, kes Datuk Seri Najib ni, banyak benda yang songsang. Dakwaan dia ialah Datuk Seri Najib terima duit. Saya nak beritahu tuan-tuan, kenapa Datuk Seri Najib terima duit masuk akaun dia. Dulu ingat lagi tak? Bila Tun Mahathir lawan dengan Tengku Razali, ingat lagi? Ada 11 orang bawa ke mahkamah. Sebab berlaku penipuan, tuan-tuan. Lepas undian yang pertama, Tengku Razali menang. Lepas undian yang kedua, Tengku Razali menang. Masuk lepas undian yang ketiga, blackout. Ingat lagi? Peristiwa blackout. Selepas tu tiba-tiba, Tun Dr. Mahathir menang dengan 43 undi. Maka kes ni dibawa ke mahkamah. Bila kes ni dibawa ke mahkamah, tuan-tuan, pada ketika itu 11 orang yang kemudian dikenali sebagai geng 11 telah menyebabkan UMNO diharamkan. Sebenarnya Mahathir lah sebenarnya yang suruh haramkan UMNO tu, tuan-tuan. Kalau tidak, dia tak boleh jadi Perdana Menteri balik. Dia tak boleh jadi presiden. Maka bila dia jadi presiden, saudara, perkara pertama yang dia buat, dia haramkan 1000 nama daripada masuk UMNO baru. Dia buat parti baru, dipanggil UMNO baru. Itu sebab Tengku Razali dan kawan-kawan dia terpaksa menubuhkan satu parti lain. Itu yang mula-mula nama lain, tapi tak diluluskan. Dia tukar nama kepada Parti Melayu Semangat 46, barulah dapat diluluskan. Ketika parti UMNO diharamkan ni, tuan-tuan, saya nak beritahu, pada ketika itu, UMNO nak bayar bil api, bil air pun tak ada duit. Sebab bila UMNO lama tu diharamkan, akaun dibekukan. ROS meletakkan syarat, parti baru yang boleh tarik lebih 70% keahlian UMNO lama, baru boleh dapat semua aset dan duit UMNO yang dibekukan itu. Jadi itu sebenarnya ceritanya, tuan-tuan, yang menyebabkan pada ketika tu ibu pejabat kita pun bau hancit. Nak bayar bil air pun tak ada duit, tuan-tuan. Saya pun tak tahu apa pasal menteri-menteri kita tak pakai duit dia pada ketika itu. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Selepas ditaja dah cukup, kononnya cukuplah 70% UMNO lama masuk ke dalam akaun, masuk jadi ahli UMNO baru, maka semua aset dipulangkan kepada UMNO. Masa mesyuarat penajaan yang pertama, jawatankuasa UMNO pusat yang pertama tu, penaja tu, Mahathir kata lepas ni duit UMNO jangan semua disimpan, jangan semua disimpan di dalam akaun UMNO. Maka mereka mengambil keputusan melantik 3 orang pemegang amanah. Siapa dia? Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO dan Bendahari UMNO. Tuan-tuan,
Mahathir dia ada sejarah hitam. 1969 dia bertanding. Dia dapat RM110,000 daripada UMNO Malaysia. Tapi RM110,000 pada ketika itu lebih daripada jumlah yang boleh dibelanjakan untuk satu pilihan raya. Jadi bila dia kena income tax ke atas RM110,000 itu, dia cakap duit ini bukan duit dia. Duit ini UMNO Malaysia bagi. UMNO Malaysia tak mengaku, tuan-tuan. Sebab apa UMNO Malaysia tak mengaku? Sebab kalau dia mengaku saja, maknanya adalah jelas kesalahan. UMNO membelanjakan lebih daripada sepatutnya. Hari ini sekarang ni 2,000. Sekarang dah naik dia punya jumlah duit yang boleh dibelanjakan. Jadi Mahathir ada pengalaman tak bagus ni, dia tak nak pegang. Dia suruh Tun Daim. Tun Daim pun, tuan-tuan, seperti mana biasa, kita pun tahu, dialah orang yang kaya raya kat Malaysia ni, tapi banyak aset dia di atas tangan orang lain, proksi-proksi. Saya tahulah beberapa orang proksi dia, Halim Saad, ada seorang tu bekas menteri kita, ada beberapa orang, sebab saya pernah tengok surat 50 juta orang ni pegang bagi pihak UMNO. Ini apa yang berlaku. Jadi sebenarnya ini keputusan yang Mahathir sendiri buat untuk melantik pemegang amanah. Zaman Pak Lah, pemegang amanah ni tahun 2008 kita nak pilihan raya ni, tuan-tuan. Pemegang amanah ni bawa lari duit kita. Kita dah tak ada duit. Itu sebab pada tahun 2008, bendera-bendera PAS, bendera PKR semua sekali, dia naik lebih awal daripada Barisan Nasional. Duit kita tak ada. Jadi bila Datuk Seri Najib ambil alih, saudara, dia kembalikan apa yang diputuskan oleh Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Najib sebagai pemegang amanah, Tengku Nan sebagai pemegang amanah, dan Datuk Seri Saleh Syed Keruak juga pemegang amanah. Jadi memang tiga orang ni simpan duit UMNO. Sebahagian dalam akaun bank. Itu yang dibekukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Zaman Muhyiddin pun dibekukan. Kita lawan dah menang pun dia tak nak lepaskan. Sampai inilah yang menyebabkan antara punca kenapa kita start lawan dan tarik sokongan kepada Muhyiddin, tuan-tuan. Ini apa yang berlaku. Itu sebab daripada kita punya duit dibekukan itu, tuan-tuan, kita tak ada duit. Tapi macam mana UMNO boleh survive sampai ke hari ini, saudara? Kerana bila berlakunya pertukaran kerajaan ini, tuan-tuan, 2018, Datuk Seri Saleh Syed Keruak telah memulangkan 250 juta. Dia bendahari UMNO dulu. 250 juta dia simpan di tangan dia sebagai pemegang amanah. Maknanya tak salah. Memang setiap Presiden, Susah Agung dan juga Bendahari Agung, dia pemegang amanah.